Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah azza wa jalla wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sambungan hadis yang nombor 6 kan. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, baina katifaihi khatamun nubuwah. Boleh baca khatam, boleh baca khatim. Dan khatamun nubuwah boleh, khatimun nubuwah pun boleh. Baina katifaihi, ini ciri-ciri dan ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Sayyidina Ali gambarkan kepada anak murid dia di kalangan para tabi'in. Kalau para sahabat, tak apalah, para sahabat ni biasa tengok Nabi. Hak tabi'in ni hak tak sempat tengok ni. Dia pun selalu tanya, wahai Amirul Mukminin Sayyidina Ali, perihalkan kepada kami lagu mana ciri Nabi kami ni. Cerita tengok kebesaran Rasulullah. Dia pun cerita nak gambarkan. Dan dia lebih menggambarkan itu. Dia memanglah kita ni kalau gambarkan ni dia lebih dekat. Apa-apa benda pun kita ni kalau lahan cerita lah. Ku habak pun tak tahu. Habak pi lah lagu mana. Nak tahu perangai kita lagu tu kan. Kita hang pi duk tengok tu macam orang tak pernah pi ni lah. Contoh aku ni lah, orang belah kampung ni tak pernah main Kuala Lumpur kan. Kata hang pi Kuala Lumpur, aku dengar kata bangunan sakan. Sakan belah kita tak ada. Tinggi hang nak tahu, kecut perut. Tinggi aku mana? Ku habak pun tak. Hang cerita lah. Dia nak tahu lah. Ni kita habak sakan tahu mana. Kalau setakat habak sakan secara ijma' tak boleh tahu kan. Uih kawan tu hantar sakan. Dia lah sakan guna. Sakan. Tu yang sakit hati sangat kan. Apa masalah kasihan. Oh kasihan ada bengang dulu tu kan. Habaq lah lagu mana gambaran benda-benda yang takribil fahmi. Dan contoh-contoh ni guna bahasa yang manusia pada masa tu yang hampir faham. Sebab tu dia guna istilah-istilah putih macam gandum. Takkan Nabi putih macam gandum. Jadi perumpamaan yang hampir segera faham dan benda yang ada jelas benda tu pada zaman tu. Benda apa yang paling dekat. Sebab tu dalam setengah ibarat kata Nabi ni cerah kulit macam dengan perak. Setengah kata perak, setengah kata gandum. Hak mana satu betul? Dua-dua betul. Kan? Sebab sahabat ni penjelas masyarakat waktu tu yang mana benda tak banyak. Hak paling segak putih lah pun gandum. Gandum mana dekat. Bukan abang Nabi tu macam gandum. Tu bahasa istilah macam kita kata kan. Kita bagi gambaran perumpamaan hak orang tu boleh faham, hak benda hak dia tahu. Kalau hak bagi pun hak dia tak tahu kan. Lagi kelam, 2 kali kelam kawan tu kan. Hang ni dia ni lagu mana lebih kurang raksa. Natang apa pula kan. Satu masalah lah. Tu ni ibarat-ibarat sahabat. Ni antara ciri-ciri dia lagi. Baina katifaihi, di antara dua bahu. Ataupun terjemah dengan dua belikat. Antara dua bahu ni ada apa? Khatamun nubuwah. Cop kenabian. Ataupun cop kenabian. Ada cop tu lah. Yang kata besar. Cerita mari ni kan. Lebih kurang besar teluk burung puyuh, qadri bayd al-hamamah lah. Ada yang kata dalam kitab Isra Mi'raj besar kepala kelambu. Ni masing-masing ibarat perumpamaan lah. Orang bisa tengok teluk burung ni, abang bisa tengok tak teluk burung mat pati. Lebih kurang saya tu. Tengah sahabat ni dia tak pernah tengok burung mat pati kan. Sahabat cerita lebih kurang besar kepala kelambu. Lagu tu lah. Tu yang ibarat yang berbagai begitu. Ni Sayyidina Ali ibarat khatamun nubuwah yang ada cop di antara dua belikat Rasulullah ni. Ada cop ni dia kata. Ni cop. Nanti saya akan ceritalah dalam kitab Dardid apa rahsia cop khatamun nubuwah. Awak tak cop tak boleh lah. Cop tu Aisyah kata bila Rasulullah wafat aku raba tengok tak ada lah. Hilang. Ada cop. Tulis di situ perkataan Muhammad
khatimul anbiya. Ada perkataan ni dalam kitab Dardi ni saya contohkan tu. Dia panjang sikit tu. Kan? Sebab apa cok? Para ulama buat gelak. Apa asrar di sebalik khatamun nubuwah tu? Kekuatan tambahan, kita kata cas tambahan. Cok kata satu pengiktirafan yang besar. Jadi ceritalah sebab apa perlu khatamun nubuwah hikmah dia tu. Ni dicerita dulu khatamun nubuwah Nabi ni ada di antara dua belikat. Cok tu wa khatamun nabiyyin, itulah kesudahan bagi para nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah ni. Nabi yang diutuskan. Habis itu ciri-ciri Rasulullah lagi, ajwadun nasi sadran. Ajwad, jud, pemurah, yakni sepemurah-pemurah, yakni yang paling pemurah dari kalangan manusia. Sadran, nisbah bagi hati, itlaq sad tapi nak qal, kan, qalbun makna macam kita orang Melayu lah kan, ambil berasa lampang dada. Dada ke hati? Hati je kan, tapi ibarat kita ni makna dada. Abang hati berasa lapang, ambil dia kata berasa lampang dada kan. Kalau kita bahasa kita pun macam tu. Abang dada tu kalau lapang, dak hati tu berasa tenang. Tapi guna bahasa orang berbahasa ni lah, bahasa bunga bangsa kan. Kita ni hak tak kerti bahasa ni lah, abang hati tu ya, hang tak kerti bahasa kan. Sastra lagu tu lah, tinggi pendidikan, tinggi pemikiran, bahasa tu kita tengok kan. Ni Sayyidina Ali ni kan orang hebat. Dalam sudut bahasa pun dia hebat, alim belaka. Para ulama sebut kealiman Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia mampu mentafsir setiap ayat Quran 600 maksud lebih. Sayyidina Ali satu ayat Quran 600 lapis dia boleh tafsir. Tak tahu lah. Para ulama 7 lapis pun ruyuk, ghaibul ruyuk kan. Sayyidina Ali ni 600 ke 700 tafsir satu ayat Quran. Tu alim dia tu, sebab tu dia guna bahasa ni tinggi ni. Sebab tu Imam Tirmizi buat riwayat lain untuk terjemah tafsir setiap kalimah. Bahasa ni ajwadun nas alyanu arikatan. Apa maksud arikah? Makna penggunaan bahasa Arab, bukan penggunaan umum. Bahasa Sayyidina Ali ni tinggi. Standard ni standard Dewan Tinggi Bahasa. Bahasa dia. Kita saya ulama terjemah lah, boleh lah cerita. Cuba bagi kosong kat kita betul. Kita merangkak tinggi bahasa Sayyidina Ali. Ajwadun nasi sadran, sifat Rasulullah ni yang paling pemurah di kalangan manusia, nisbah bagi hati. Hati Nabi pemurah sungguh. Dalam riwayat lain dia kata awsa'un nasi sadran. Riwayat ni ajwadun nas kan, wa fi riwayatin awsa'un nas, yang paling luas di kalangan manusia nisbah hati. Mana hati dia lapang tu, dia tak pernah cemuih dengan tabiat perangai orang. Kita ni kalau tengok aku cemuih buat perangai, tak sudah-sudah ni goda mampu lagi kan. Nabi dia tak pernah jemu melayan kerenah umat ni. Apa minta semua Nabi buat. Tanya-tanya pula. Gu mana Rasulullah kalau tak boleh, buat lagu ni. Kalau lagu ni tak boleh, buat lagu ni. Tak boleh Rasulullah, buat lagu ni. Kalau kita hang banyak tanya kan. Nabi ni lapang ada awsa'un nasi sadran. Kalau ajwad ni lebih pada pemberi ni, pemurah. Kalau awsa' ni dia umum, dada, harta, masa, tumpuan. Nabi dia layan semua para sahabat ni. Hang mai hak besar pun dia layan, hak kecil pun dia layan sama. Kalau sahabat tu makan yang sejuk tu, sahabat tu pun makan yang sejuk ni. Kita tak ada meja BBIP, meja BIP, meja tak ada P apa semua. Hak kita cakung lah pokok. Apa ni makan wah kemah dengan kita tak kena Nabi layan sahabat ni sama. Itu yang kata awsa'un nas, tak cemui. Kalau kita ni gaya tak apalah, assalamualaikum, mai pula dah. Hang tengok jam lah semua oi. No. Tabiat kita Nabi tak pernah jemu. Adamul milal. Adamul milal ni tak cemui, tak pernah merungut ala ikhtilafi tibaihim. Sahabat tak semua tambah harap kan. Allah.
Kita pila pun tengok semua kan. Sampai orang Melayu kata apa? Tak pasal Rasulullah dengan Kaabah kami tak main Mekah. Kan tabiat dia. Tapi Nabi boleh sabar kerana umat. Bukan kata kerana umat, Nabi pernah tawak dekat Iblis. Iblis, mau tak aku berdoa kepada Allah, minta Allah ampun dosa kamu. Dia kata Rasulullah. Dia punya lapang dan dia tu kalau kita konyok itu kan. Celaka ni buat pasal kita punya ayat tu. Nabi kinayah pada lapang sungguh dia dah sabar. Ui, nak hadap manusia ni susah. Hak hipokrit kita tak kira gitu. Hak berlaku lah apa semua. Oh, dalam hati kita cukup benci perangai tu. Gagah senyum pun tawak Nabi tak. Tu no. Tu yang Sayyidina Ali kata ajwadun nas wa fi riwayatin awsa'un nas sadran. Ni sifat kamalat Rasulullah ni. Hati dah lapang, tak jemu. Payah no. Hati kita tadi bukan senang. Anak pun kita ada bahagi-bahagian. Rasulullah SAW. Walaupun ada orang hak dia kasih lebih tu ada. Tapi hak korang pada tu pun dia rasa. Manusia tak terasa. Para sahabat kata kami merasakan Rasulullah bagi perhatian lebih pada aku. Dia kata tak bagi kat aku. Tak bagi kat aku. Tu Rasulullah. Rasulullah. Mengapa para sahabat kata apa? Aku rasa Rasulullah bagi perhatian lebih dalam ramai-ramai lebih aku. Kau ni kata tak bukan hang. Aku pun ada cerita kan. Mana masing-masing menganggap seolah Rasulullah bagi. Mana Rasulullah pandai bagi. Ada orang jenis tu kan. Hak kita ni jenis mai 10 ada. Hak 3 tu kita kurang sikit kan. Sembang orang lain 400 patah, buh dengan dia 2 patah kali belah ni balik kan. Kita tak boleh nak buat. Kan sifat korang kita ni. Anak-anak kita sendiri pun sampai cemburu tengok tu ayah dulu dengan kakak dengan abang macam rimau. Lah ayah jadi kucing dah dengan adik. Macam tu lah sifat kita. Lekeh dia tak boleh pergi. Itu sifat Rasulullah. Wa asdaqun nasi lahjatan. Dan sebenar-benar manusia ni yang paling benar nisbah lahjah, nisbah percakapan. Asdaqun nas tu satu riwayat. Dan sebahagian ulama mentafsirkan makna asdaqun nas lahjatan ni ai afsahun nas lahjatan. Sepasih-pasih. Fasih ni makna bahasa yang mudah faham. Cakap faham mengikut qadar manusia. Tu fasih. Dan makna takallam ma'an nas biqadri uqulihim. Apa nama dalam ta'rif fasih dalam ilmu ma'ani? Apa ta'rif dia? Lupa cuti lama tu dia. Dia rolling dia tak main. Dia macam lain hari ni pun lain dia sangkut banyak. Dalam mengaji ilmu bayan, ilmu ma'ani. Fasih ni makna bahasa yang dia guna tu orang mudah faham. Pangkat akal dia. Nahnu ma'asyiral anbiya nahnu natakallamu ma'an nasi biqadri uqulihim nahnu tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Nabi sebut. Dan kami semua rasul-rasul Allah ini nahnu natakallamu ma'an nas, kami berbincang bersembang dengan manusia biqadri uqulihim. Kalau orang rendah pendidikan dia cakap cara bahasa ni. Dan kalau orang tinggi pendidikan guna bahasa yang tinggi. Mana manusia boleh faham. Nahnu tanamu a'yununa, semua nabi-nabi ni tidur, hanya tidur mata. Wala tanamu qulubuna, hati kami tidak pernah tidur. Semua nabi-nabi gitu. Ini bahasa Nabi guna. Afsahun nas, fasih yang paling jelas, segera mudah faham makna dia lagi. Lidah sebutan lagi. Dan Nabi Musa tak fasih, sebab tu dia doa an wa yassir li rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani. Sebab fasih boleh kat Nabi Harun. Nabi Musa kurang fasih, dia telo sebab lidah dia bergulung kulum bara api. Contoh dalam tafsir, waktu Nabi Musa ni kecil lagi, Firaun duk tengoklah dah anak angkat dia ni. Musa lari celapak ke Firaun, kelapang dah bubuh, terlentang Firaun. Mungkin dah cik budak ni nak mampu dah sentak perang. Sentak pedang ni. Bunuh hang dah jatuh kerajaan aku. Angkat Syah celapak.
Aisyah kata, budak-budak pun sampai nak bunuh. Hang bengang telinga ni, hang tahu kan? Bengang telinga ni. Misalnya dia kata, hang tahu bengang ni sepak aku terlentang. Hang duk kata sepak saja. Aku tetak budak ni. Dia kata, budak-budak pun nak ambil hati. Tetak aku sama. Bini maksud campur. Kalah. Kan? Tak ada. Hari ni final case. Kut mana aku nak bunuh budak ni. Budak tak cerdik, Aisyah kata. Hang tunjuk dia tak cerdik tahu tak? Tak cerdik datang apa mai duk tutuh aku. Dah saya kata hang buatlah lagu benar, jangan bunuh sudah. Dia kata buat mai. Buh bara api satu, buh buah kurma satu. Ambil buah kurma aku tetak budak ni. Nabi Musa cerdik, suruh buah kurma, dia boleh tolak tangan ambil bara api. Ambil buah lama, riau api masuk. Syekh sallallahu aku kata dah jahanam manak lagu ni. Kira angin hang. Lelaki dengan bini ni kan heran sangat kan. Jahanam manak tu yang lidah dia gulung. Dia cakap Rasulullah tak lidah Rasulullah fasih. Kan. Itu cerita. Rasulullah fasih sebutan paling fasih manusia. Orang boleh faham. Cakap sekali. Kan ada setengah orang cakap tak faham kan. Dia jenis cakap tambah dia baca surat lagi tak faham. Bunyi baca berhenti, hak tak betul berhenti, dia berhenti kan. Tak faham langsung. Saya makan roti Bengali di bawah rumah. Habaq makan roti Bengali di bawah rumah kan. Baca kan, kadang-kadang dia kan kira tak ada khabar lah. Ada macam tu. Saya kampung tu ada. Dia baca khutbah semak gitu. Jadi tak faham. Dia berhenti ikut dah. Orang titik dia tak berhenti. Ada titik ikut dah ni. Tak faham. Jenis baca Melayu pun lagu tu lah. Tu tak fasih. Walaupun disebut tu kita boleh dengar tak apa. Dia berhenti aku makan roti Bengali di bawah rumah. Tanya Bengali tu dia buat apa? Bengali pun tak lintas kot tu. Orang faham Bengali duduk bawah rumah. Kacau. Tu tak fasih ni tu. Payah juga fasih ni. Sebutan ni. Guna bahasa orang mudah faham. Tu fasih banyaklah. Masuk bawah ta'rif fasih dia. Kalau asdaqun nas ni yang paling benar. Karena Nabi tak pernah cakap dusta. Melawak pun melawak betul kan. Kita ni ada agak kena kan. Bara tambah tik perkena orang ni. Murung kena dah. Tak murung tak boleh kena orang kan. Dia tak sedap. Tu Rasulullah nisbah perkataan ataupun sebutan. Wa alyanuhum arikatan. Dan yang paling lemah lembut, hum kembali kepada nas lah, yang ni dari kalangan manusia. Arikatan nisbah tabiat. Tabiat Nabi ni paling lembut. Dalam misal tengok arikah ni alyanuhum arikatan tabiat. Ada setengah ulama mentafsirkan arikah ni pergaulan ataupun percampuran. Ahsanuhum muasyarah. Ni banyak tafsir lah. Alyanuhum arikah ni tabiat, perangai. Ataupun sebagian ulama mentafsir makna arikah ni muasyarah. Panggil sikap dan tingkah laku. Kalau bahasa Melayu kan. Bahasa Melayu orang tua kata kelaku. Lah ni sikap dan tingkah laku lah. Tingkah laku Nabi ni paling lembut. Pasal Arab ni budaya kasar. Arab kasar kan. Melawak depa tengok dalam video kan. Sambil sembahyang boleh tendang kawan. Kita tengok melawak tiba igal atas kepala peninu. Lepas melawak kasar. Arab melawak. Lepas biasa tu pegang-pegang lempak bawah rumah tu ya. Allahu Rabbi, kasar. Jalan kaki kalau rumah dua lebih, gudebam. Mereka memang kasar. Masa tu orang Arab, budaya kasar Arab kan perkasar. Mereka jenis kasar. Tapi Rasulullah lembut sungguh tingkah laku. Dengan keadaan dia tawaduk sungguh. Nabi lemah lembut sungguh dalam pergaulan. Sikap tingkah laku Nabi ni paling lembut sekali. Sahabat lain kasar, ada setengah kasar. Jiwa kasar, tambah hak Bedawi lagi tak boleh kira. Kasar. Marah orang pun tak. Ada seorang Yahudi duduk tepi rumah dia. Hari-hari raja buat kenak Nabi. Nabi lalu
terak ayak ikan. Sekejap lagi dia buh duri. Dan sekejap lagi dia tuk perut. Ikut dah dia. Satu hari Nabi pi. Lalu-lalu tengok tak ada. Selalu sampai dalam tu ayak terjun kan. Tahu tak ada. Pi mana kawan ni? Pi tanya jiran tu. Mana kawan ni? Dia kata, tak nampak dengar kata lagu demam. Nabi pi ziarah. Kan? Pi ziarah. Sebelum ziarah dia balik pi rumah tu, suruh isteri dia ni memasak bubak. Bawa bubak pi. Pi dia tengok. Hamai apa? Jerkah Nabi mai tu. Terang dia duk buat Nabi. Kan? Nabi pun tak apa mai ziarah. Masuk. Masuk pi tengok. Nak buat datang apa tu? Bawa bubak. Buka mai nak makan. Nabi buka lagi. Makan. Tak cukup. Lapar. Bodoh buat mai bubak. Tahu kata orang sakit lapar, masak sikit. Marah kat Rasulullah. Rasulullah minta maaf lah. Balik. Esok mai pula buat banyak. Mai banyak dia makan tak habis. Ni bodoh. Orang sakit mana makan banyak. Kalau kita terak bubuk tu atas kepala hang dah duk kenat aku lama mai. Aku mai tengok hang sak toh ni. Kau jijak hang ya. Tapi Rasulullah dia minta maaf kat masuk Islam ke akhlak Rasulullah. Tu yang kata al-yanuhum ma'rikah bayah. Nabi ni tak doa kat umat melainkan 6 orang sahabat yang Nabi doa. Nabi doa. Antara dia Umayyah bin Abi Mu'aid. Dan tu memang tak ada ni. Allah suruh doa dalam binasa tu yang dia tersepak duri. Dia yang bubuh perut unta raput atas belakang Nabi. Siapa boleh penanya Muhammad hari ni? Champion sekali. Dia kata hari ni aku nak ajar. Aku simpan perut unta ni seminggu lah. Nabi semayang lah. Dia mengangkat yang melungguk atas kepala ni. Ballamah atas Rasulullah. Rasulullah duduk sujud. Fatimah lari dalam keadaan teriak. Lak muka ni sambil duduk teriak. Rasulullah kata jangan teriak lah Fatimah. Biar pergi kat mereka. Tu Umayyah bin Abi Mu'aid. Pernah Nabi tengah semayang, dia mencekik Nabi sesak nafas. Akhirnya last sekali dia tak ada peluang dah dia nak beriman. Nabi doa juga sebab Allah suruh doa. Akhirnya dia tersepak duri, kaki dia buruk luruh akhirnya mampu gitu. Umayyah bin Abi Mu'aid ada lebih kurang nama. Nabi kata siapa buat kat aku lebih kurang pun aku ampun hari ini. La tasriba alaikumul yawm wa antum tulaqa. Tapi 6 orang ni ataupun 11 orang ni Nabi kata runtun kelabu kat Allah pun tetap ni. Ada sejarah pembukaan Mekah. Dia kata Rasulullah, kita tunggu ini hari hang, esok hari kan tak apa tuan Syadik, ini hari kau, esok hari aku pula bertemu buku dengan ruas merah. Dia kata Syadik jika daga angin betul ya. Kita tak boleh kan. Allah ni Allah tinggi sungguh makam. Sahabat buat lagu mana lagu tu tak terjejah, muka tak kelak tu, tak tahan tu. Ni banyaklah tafsir ni. Tawaduk, musamahah, bertolak ansar wal hilmi, lemah lembut, malam tantahik hurmatilah, selama tidak mencarikan hukum Allah. Kalau buat hukum Allah Nabi tegah. Dan cara peribadi tak ada masalah. Sebab tu perempuan Fatimah bangsa Yahudi yang racun Nabi maaf. Dan Nabi kata pada pihak aku kesalahan kamu nak uji aku seorang Rasul atau tidak, aku maaf. Tapi aku ambil tindakan disebabkan sahabat aku yang meninggal sebab makan racun. Dan 2 orang sahabat mati kan. Tentang Khaybar. Dia bubuh racun. Tak ada Nabi nak abang lepas telan mati terus. Nabi kata pihak aku maaf bagi kamu. Tapi pihak sahabat aku yang meninggal sebab dia racun oleh kamu, aku akan qisas. Hak pembantu kena bunuh lah. Kata Rasulullah. Banyak lah cerita hak orang menyakiti Nabi apa semua tu pun. Dia buh dengan campur dengan racun. Tu pun Nabi kata punca hak ni Nabi sakit kepala ujung mak. Racun di Khaybar telah membunuh aku, Nabi kata. Ada adalah hadis akan datang nanti Nabi sakit kepala, ikat kepala dengan pocok kain. Para ulama kata tak jadi salah kalau orang sakit ni
kita buh-buh orang nampak apa. Bukanlah kita macam seolah-olah tak menerima ketentuan Allah. Nabi sendiri pun ikat kepala. Nabi kata ikat saat Fatimah. Ikat kepala. Ibn Abbas ikat kepala. Sakit. Nabi kata ini punca barangkali daripada racun yang aku makan di Khaybar dulu. Hari ini dah membelah pembuluhku. Masa Nabi khas sesak. Ujung maksudlah. Bisa racun tu. Bila Khaybar pergi sampai wafat Rasulullah. Ada cerita dalam ni. Nabi maaf. Tapi Nabi bunuh sebab kisah sahabat yang meninggal. Wa'alyanuhum arikah, paling lemah lembut ataupun amat baik hati. Nisbah tabiat. Oh, tabiat makna akhlak, sikap dan tingkah laku. Wa akramuhum ashiratan. Ashirah ni maksud muasyarah wa musahabah. Yang paling mulia di kalangan manusia nisbah pergaulan. Nabi ni pergaulan yang paling mulia sekali. Ashirah ni mana muasyarah, pergaulan wa musahabah, dan juga persahabatan. Kita ni gaul ni bukan kita kawan semua kan. Kadang-kadang dalam masyarakat ni kita hanya masuk bergaul gitu je. Hak kita kawan ada hak lain kan. Ni nisbah pergaulan sesama masyarakat umum, dan juga musahabah pergaulan ni kadang-kadang Nabi ada tetamu kan daripada luar. Nabi bergaul dengan mereka, Nabi hijrah pergi mana-mana, Nabi campur kan. Sahabat ni teman baik. Baik nisbah teman baik ataupun nisbah persahabatan Nabi jaga yang paling mulia di kalangan manusia. Adalah sejarah-sejarah sebut tu. Banyak orang dalam syarah ni sebut. Kita baca sebahagian lah, tidak panjang tak. Setengah nasrah asyiratan. Hak kitab saya asyirah, isyratan. Setengah riwayat isyratan. Kalau isyratan dengan makna muasyarah wa musahabah wa mukhalatah. Kalau asyiratan, hak ni yang paling mulia nisbah keturunan. Ada dua maksud tu. Tengok kena tulis dua kan. Dalam kitab saya isyratan. Hati kitab tu isyratan. Sebahagian riwayat asyiratan. Kalau isyratan ada dah akramuhum isyratan. Kalau kita ambil riwayat yang pertama, akramu ni yang paling mulia lah. Hum dari kalangan manusia. Isyratan ni kita terjemah dengan mukhalatah, percampuran, ataupun muasyarah, pergaulan, wa musahabah, persahabatan. Mana hidup pergaulan lah yang senang faham kan. Pergaulan yang paling mulia sekali. Apa dia buat, cakap pun yang paling mulia, perbuatan dia paling mulia. Tak ada orang boleh lawan lah. Nisbah pergaulan tu kalau makna isyratan. Dalam sebagai riwayat kata asyiratan. Kalau asyiratan ini makna kabilah ataupun keturunan. Bermakna sifat keturunan dan segala nilai dirinya yang adalah yang terbaik. Dia terjemahkan pilihan perungan. Dia ambil dua-dua lah. Ni kalau asyiratan ni nak mana kalau kita ambil nisbah keturunan. Kan susur jalur keturunan ni kadang-kadang dia memberi kesan juga. Orang tengok dia ni bagus ni, anak cucu siapa ni? Anak orang tuan. Dia kata anak tu imam. Patut nampak berjuruh juga. Ni awak nampak hak sikit ni kan. Dia kata tu cucu menakan Panglima Nayan Padan. Kedah ni Panglima Nayan dia. Alamiah. Dia macam tu lah. Pengaruh
nasab tu memberi kesan. Terbaik Nabi ni kalau nisbah keturunan, best of the best lah kan. Dalam hadis Imam Tirmizi ada Nabi cerita waktu cerita kat para sahabat, dan Nabi kata innallaha khalaqa khalqa, Allah Ta'ala lah yang menjadikan sekalian makhluk. Maksud makhluk di sini jin manusia. Faja'alani min khairihim, Allah menjadikan aku yang terbaik dari kalangan mereka. Makna antara jin dengan manusia, yang terbaik adalah manusia, aku dari kalangan manusia. Yang baik pula min khairi qarnihim, daripada kurun ataupun kelompok manusia yang terbaik, iaitu daripada Arab. Dalam ramai-ramai bangsa Arab ini, yang bangsa manusia ni yang baik sekali, iaitu yang tinggi kedudukan adalah Arab. Dah di kalangan Arab tu, summa takhayyara al-qabaila, Tuhan pilih pula aku ini daripada kabilah-kabilah yang terbaik. Faja'alani min khairi qabilatin, Allah jadikan aku yang terbaik daripada kabilah, itu Quraisy. Dalam kabilah Quraisy yang besar, summa takhayyara al-buyut, Allah pilih aku di kalangan rumah yang terbaik. Di kalangan Quraisy ni, faja'alani min khairi buyutihim, Allah jadikan aku yang terbaik di kalangan mereka. Yakni pok-pok Quraisy ni yang terbaik sekali, iaitu Bani Hashim. Betul Nabi kata, fa ana khairuhum nafsan, akulah yang terbaik daripada keturunan Abdul Manaf bin Qusay dan kemudian Abdul Manaf bin Zuhrah. Dua-dua ni Quraisy. Mak Nabi Quraisy, ayah Nabi Nur. Tu Nabi kata wa khairuhum baitan, akulah keturunan yang terbaik daripada nisbah rumah dan asalnya. Nabi cerita keturunan dia, kedudukan dia ni yang terbaik. Dan manusia dengan jin, makhluk Allah yang lebih mulia adalah manusia. Di kalangan manusia yang terbaik adalah Arab, di kalangan Arab yang terbaik adalah Quraisy, dan Quraisy yang terbaik adalah Hashim. Itu keturunan ada dia punya, orang panggil apa, standard kita kan. Kalau paria Brahmin bagitulah, bawah sekali paria kan. Bangsa tu yang riwayat sebut ashiratan. Kita kena dhabitlah fi riwayatin atau fi naskhatin ashiratan. Kalau asal di sini isyratan. Man ra'ahu badihatan, barang siapa, yakni sesiapa sahaja, ra'ahu yang melihat akan Nabi, badihatan ni ai awwal amrin, makna mula-mula kali jerembak, mula-mula tengok, tak pernah tengok Nabi ni, dia panggil fujiatan min ghairi sabiqah mukhalatah, makna dia tak pernah campur dengan Nabi. Dia dengar cerita kata Nabi kan, dia pula tak tahu lagi yang kata Nabi ni lagu mana ke lagu. Kalau dia dah tahu, dia tak nama badihatan. Badihatan ni makna dia tak ada maklumat kata Nabi tu mana. Makna kalau dia jumpa kan, kalau dia jumpa Nabi, dia tak tahu kata tu Nabi Muhammad. Sebab tu biasa jadilah arahan, dia kata baik sungguh hang ni pada Muhammad hak depa duk abang baik hang banyak. Ada kisah lah arahan. Nabi tolong dia, duduk kerja maki Nabi, pam maki kanak ni. Dia tak tahu cerita pun, orang main duk cerita Muhammad buat ajaran baru, dia maki kanak, jerembak dengan Nabi, dia susah apa atau apa macam. Nabi tolong apa masak makan, bagi rawat apa semua. Dia kata baik sungguh hang. Mau lagu ni baik hang banyak ada Muhammad ni. Pasal tu kali pertama dia kan tahu tu Muhammad. Balik keluar tu boleh babak, itulah Muhammad. Allah, kalau dia lah Muhammad hamba sebut, aku tak percaya hamba duk tuduh dia. Kata Rasulullah ni badihah tu kan, badihatan, permulaan, mula, orang panggil apa, mula ni lah. Apa yang akan jadi mula-mula tengok Nabi ni? Habahu ni nak terjemah bahasa Arab ni lah, payah juga ni. Bahasa pemandangan Nabi akan rasa takjub baru. Takjub tiba-tiba. Nah, tu Maulana Zakaria terjemah ke tu kan. Kalau terjemah biasa ni hak Kelantan tak.
Jabal Maraqi tu terjemah. Ada terjemah biasa nak bagi mudah faham kan. Tapi kalau orang sastra ni dia panggil habahu ni. Asal mana habahu ni khafahu lima fihi min sifatil jalal, mana akan merasa gerun. Tengok Nabi tak berani nak pandang penuh kehinaan. Tapi Maulana Zakaria Kandahlawi terjemah, kalau siapa tak pernah tengok Nabi dan tak ada maklumat tentang Nabi pun, bila jerembak mula-mula tengok, akan tercampak dalam hati dia perasaan teramat kagum dan tertarik. Dan tertarik ingin menghormati. Bahasa Maulana Zakaria orang sedap. Mana tengok Nabi, gaul-gaul dengan Nabi saja berasa terlalu mengagumi dan tertarik hingga perasaan dia ni ingin menghormati. Dan dari sudut mana pun kita kata tak boleh nak petikai kedudukan Nabi tu. Perasaan begitu akan wujud bagi orang yang tak pernah jumpa dengan Nabi. Kalau sahabat lain yang buat lagu tu, hak tu orang tak heran pasal mereka dah lama dengan Rasulullah ni, hak tak pernah tengok. Kan? Tera mana yang kata Muhammad ni duduk dengar cerita macam-macam, mai tengok, bukan gue ni, baru tengok. Kan? Macam kita tengok seorang-seorang, amboi sejuk perut tengok dia. Hang kawan kau ada, aku cangok aku jauh lah kan. Akan ada orang macam tu. Orang macam tu ni dia perasaan Allah campak perasaan. Sebab tu dalam hadis Abu Hurairah ni ada Rasulullah cerita, orang yang baik ni Allah Ta'ala kasih dekat dia. Tuhan panggil Jibril. Tuhan kata Jibril datang menghadap. Jibril menghadap Allah. Tuhan kata, si Fulan bin si Fulan aku kasih dekat dia. Hang pun kena kasih dekat dia. Lepas pada tu Jibril balik jumpa dengan sekalian malaikat Allah. Kan, sekalian malaikat Allah. Jibril buat pengumuman bahawasanya Allah Ta'ala kasih dia kepada si Fulan bin si Fulan. Aku pun Allah perintah suruh kasih. Hampa semua kena kasih kat dia. Lepas daripada tu Allah akan campak perasaan kasih dalam hati manusia. Walaupun kadang-kadang bukan orang bisa kenal kan, tapi dengar-dengar kata dia meninggal, dia pun sedih. Macam kita dengan Tok Kenali bukan dah jumpa kan. Tapi dengar Tok Kenali ni meninggal pun kita jam kan. Cerita sahabat-sahabat apa. Pasal apa? Dia seorang orang yang Allah kasih. Sebaliknya Rasulullah kata kalau orang benci Allah, Tuhan benci ni. Tuhan panggil Jibril. Jibril, si Fulan bin si Fulan ni aku amat benci kepada dia. Hang pun kena melak dia. Hang kena melak dia. Jibril pun balik umum kat malaikat bahawa si Fulan bin si Fulan Allah amat benci kepada dia. Aku pun benci, hampa kena benci. Nabi kata Allah campak perasaan benci dalam hati manusia. Siapa pun melak. Kan? Sampai orang melak ini kena keluar bahasa Kedah. Kan? Natang ni tak mampu lagi. Sampai orang rasa aku tu elok-elok dia mati. Habis berasa lampang dia mampu. Ada aje tu. Aduk dalam kampung pun ada, aduk dalam pekan pun ada bangsa tu. Orang duk doa bagi mampu kan. Tu bukti kata Allah Ta'ala tak kasih kat dia tu. Bahaya. Kan bahaya. Kadang-kadang tak ada mati pun orang benci. Bila mati ni puak tu sujud syukur buat kenuri. Tak tahu lega datang ni mampu. Kalau kami orang Kedah ni doa lega datang ni mampu satu, yang kedua lega baru ni mampu. Lagu tu makna habis benci tu. Kan kalau tarik baru ni mu elok mampu. Tu kira habis out lah, tak ada bahasa lah. Kan kira sastra tertinggi lah tu. Kan dia punya bahasa tu makna benci lah, perasaan benci. Na'udzubillah ni paling takut kan. Tengok-tengok guru kita kan dah mengaji kan, tapi dengar-dengar kata habaq mati kita pun sebab habis lah. Macam tu kan, itu orang hak Allah kasih. Al-mu'minun ma'lufun, yang kata mukmin sebenar ni, Nabi kata orang yang jinak orang mesra dengan dia dan orang kasih hati kat dia. Fala khaira fi man la ya'lifu wa la yu'laf. Tidak ada kebajikan, tak ada jenis baik langsung. Orang hak tak mudah dekati orang pun tak kelakar habis kat dia tak mau ke orang. Kalau dia mau ke orang pun dia pasal kan, guna orang hak ni tak ada kebaikan manusia macam ni. Rasulullah sebut hadis Imam Ahmad kata. Ni Nabi ni siapa-siapa tengok mula-mula berasa gerun, bukan gerun takut nak lari ni tak, berasa gerun kagum dan terlalu menghormati dan menyanjungi dia. Mula tengok maklumat pun tak ada. Kalau cerita dah peribadi Rasulullah kan,
Pergi tengok, betul lah hak lagu lepas duk cerita. Macam Salman Farisi jumpa Rasulullah kan, tengok akhlak Rasulullah. Betul lah lagu Padri ni, habaq lagu ni lagu. Hak tu dia tak minta nama badihatan. Pasal maklumat dah. Badihatan ni tak ada maklumat. Kan kita tajam rembat kat tengah jalan kan. Apa yang baik sampai terang ni. Kan kita biasa jumpa kan, hak jenis baik. Kadang kita naik takut pula, takut dia muhung kita. Kan biasa jumpa, awak baik pelik sangat kau ni. Hak lagi saya nak perkenal aku. Kan. Allah ni kalau jumpa baik lagu tu semua, kita tak kenal. Kan kita sampai contoh lah pergi Johor tak kenal dia. Dia tengok kita, lo mai mana peluk kita, mai rumah awak kita tayar pecah. Dia tarik dia yang jet tukar tayar tolak pergi rumah, pergi beli tayar awak mai. Tengok kereta ni tak boleh pergi, ambil kereta saya terus lah bagi. Kan. Jamu makan bagi rumah tidur, kita duduk tidur dalam rumah, dia pergi tidur orang tamu. Punya baik tak tu, kita fikir apa. Pagi masuk dalam rumah tu pun kita fikir tak lari lah. Aku tak harap. Pasal mana ada orang berjiwa begitu semalam. Kan? Pak Ali kata baik ada makna tu. Kan? Siapa nak tahu tu? Kita takut. Tapi memang Rasulullah ni dia tak ada perasaan syak wa sangka gitu. Memang baik sungguh. Sungguh kita kalau orang baik sangat ni kita rasa pelik kan. Dia macam orang mengai kot ni. Tak ada pasal hang tak lagi makan ni. Rupanya nak sentak kai. Mau ingat manusia banyak hak baik lagu tu tak ada. Apa nama zaman dulu Tok Haji Saleh kata ada seorang, saya terlupa dah, mengaji Riyadhus Salihin. Nama apa? Manusia paling baik sekali Nabi kata. Daud At-Ta'i. Daud At-Ta'i ni Tok Haji Saleh kata baik sungguh. Masa tu mengaji Salihin dia ingat ni kata. Baik tak mana sebenarnya. Baik dia ni sampai peringkat dia ada duit banyak. Dia dimiskin pun tak. Duit ni dia bedok. Dia tolong orang ni lebih pada tu rumah. Tolong dengan apa semua orang sakit dia pergi duk rawat, bagi makan apa semua. Anak-anak tak besok pun. Semua orang ni macam tu. Sampai peringkat satu ketika tu dia bagi duit, habis duit dia. Kan? Habis duit dah. Lepas tu mai dua orang. Mai kata dengar kata hang bagi bedak duit. Mana duit? Habis dah. Lepas tu kami nak beli apa? Kalau kita belah balik dah habis dah. Dia kata nak bagi apa tu? Tak ada apa tu. Ya, mana aku nak kawan tu? Lemai minta kan. Kita tak apa. Apa nama, jom kita pergi jumpa siapa-siapa hak ada duit. Dia pergi berhutang hak kawan dia bagi duit. Dia kata hang duit dah bagi apa tadi? Ada lagi 500. Mai nak berhutang bang 200. Berhutang kat kawan ada bagi. Kawan tu bagi berhutang. Kut nak kata tak apalah hang yang bagi 500. Yang kata duit atau ini. Ambil 200 bagi ni nanti aku bayar hutang hang. Nak bagi kat kawan ni. Kawan ni kata, tu aku. Hang pula tu. Hang pi jual aku lah. Pi jual dah jadi hamba orang. Ada orang begitu. Tok Saleh kata tak ada. Paling baik manusia Rasulullah kata tak ada. Lut natai. Lah dia kata hang pi jual aku. Bawa dia pi market ni hang mau beli pada orang tua ni. 200. Bayar tu nak ambil kan. Aku jadi hamba kau ni. Hai. Tu ada manusia macam tu. Bukan bodoh kalau kita hari ni bodoh. Kan? Itu benda orang tak ada akal diperhamba ke orang tak. Jenis orang baik. Ada macam tu. Kan? Tapi lah semua. Kalau jumpa lagu tu cabut lah. Muhung. Dia muhung kan. Tak ada jiwa lagu tu mana ada. Tutup kota tak ada. Boleh jual diri kan. Macam Mang Syah tak ada duit. Saya jual saya ni. Jadi hamba orang duit kat Mang Syah. Aku tak jual hampa pun tak tahu. Tu yang kata Rasulullah. Tu nak kira aku mana. Rasulullah lebih lagi berat tu. Lebih lagi berat tu. Tu saya tak. Habis. Tak payah panjang ni. Bagi tu lah. Man ra'ahu badihatan habahu wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Ini banyak kisah-kisah dia lagi kan. Sahabat paling benci Rasulullah pada dia orang kaya Quraisy. Dia yang banyak mengupah Nabi masuk Islam dalam keadaan teriak. Ini cerita dia. Ambil balik. Pasal nak waman khalatahu ma'rifatan. Kalau sahabat masyhur ni kita tak muskil. Kisah lepas tu banyak.
Dobik tak macam dobik panjang ni. Kau ingat tu aku cerita dengan Majlis Salihin. Dia pergi jual dia. Kata. Jual kereta tak apa. Dia kata, bukan, habis apa tak ada dah ni. Jual dia. Hang jual aku lah, ambil duit. Allah. Boleh dia menang muka nawa. Boleh menang. Ada lah maka orang. Dia ni depan ni. Man khalatahu. Ahabbahu ni. Tak. Banyak cerita lah, kisah-kisah banyak. Sahabat tu kata dulu sebelum aku Islam, Muhammad lah manusia yang paling aku benci. Islam lah yang paling aku benci. Madinah lah yang paling aku benci. Cerita masuk Islam tu dia buat pengumuman lah. Kalau itlak bumi Madinah yang paling aku cinta. Cerita itu masuk Islam, siapa nak ni Nabi dia pergi hadang dulu, memtikam dia. Tu sahabat dan mula bercampur dengan Nabi akan timbul perasaan gitu. Biarlah diriku binasa tidak merosakkan umat. Kalau Rasulullah binasa habis umat. Semua sahabat dia rasa gitu. Kalau kata sahabat-sahabat ni, semua orang yang biasa bergaul dengan Nabi akan perasa gitu. Macam kita kan untuk kita lah kan, tengok apa-apa biar kita tak apa kan. Kita piak tak apa, tak teruk. Mula dia mati, habis orang lain nak tumpang. Jadi gitulah perasaan kan. Kalau tak sampai perasaan tu tidak kemuncak persahabatan. Dan inna sadiq man apa dalam jarah sebut inna sadiqal haqqi man kana ma'ak wa man yaduru nafsuhu liyanfa'ak wa shattat fi dah lupa syair lupa cuti lama-lama tu dia mula balik tak apa sikit kot. Lupa je. Polis. Dia nak rewind terlambat. Ya Allah alam. Tanda tuan-tuan. Bulan 9. Bulan 8. Raya. Raya tak ramai. Bulan 9 minggu 2 tak? Ha? 9 minggu 2. Tak tahu lagi lah. Payah nak ubah kalau sana mula payah ubah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubika min hali ahli nar. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' min du'a'in la yusma'. Na'udzubika min ha'ula'il arba'. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.